Ahli-ahli yang berhormat, Dewan bersidang semula. Saya akan meneruskan sesi perbahasan. Dengan itu dijemput Yang Berhormat Senator Puan Rita Sarimah anak Patrick Insol. Selamat petang dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberikan saya peluang untuk berbahas ke atas bajet tahun 2024. Dan sesungguhnya Tuan Yang di-Pertua, Datuk Yang di-Pertua, bajet tahunan sesebuah negara bukan sekadar angka, tetapi ia juga penyataan aspirasi dan nilai-nilai kita. Apa yang dipertimbangkan sebagai mustahak dalam kehidupan kita. Dengan izin, a budget is not just a collection of numbers, but an expression of our aspirations and values. Jadi daripada ucapan perbelanjaan adalah jelas bahawa aspirasi nasional yang termaktub dalam kerangka ekonomi madani adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup rakyat. Dan nilai-nilai yang kita pegang, yang kita amalkan adalah nilai-nilai masyarakat madani, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, nilai hormat, keyakinan dan ihsan. Ianya nilai-nilai ini menjadi asas mencapai kemajuan, pembaharuan institusi dan perpaduan rakyat. Tuan Datuk Yang di-Pertua, seterusnya saya akan menyentuh tentang prestasi tahun semasa sehingga kini dan juga unjuran bajet untuk tahun 2024. Datuk Yang di-Pertua, Malaysia mencatatkan pertumbuhan 4.2% bagi separuh pertama tahun ini dan ianya bagi suku ketiga akibat daripada tekanan daripada ekonomi global dan memperlahankan ekspor dan permintaan dalaman pun menjadi lebih perlahan, dan oleh demikian pertumbuhan KDNK bagi tahun ini diunjurkan semula kepada sekitar 4% sahaja. Bagi tahun depan, kerajaan menjangkakan pertumbuhan KDNK antara 4 hingga 5% dengan pembaharuan ekonomi madani yang bakal dilaksanakan. Kerajaan yakin untuk mencapai pertumbuhan menghampiri 5%. Dan kutipan hasil untuk tahun depan dijangka menyaksikan peningkatan daripada 303 bilion ringgit pada tahun ini kepada 307.6 bilion ringgit. Bajet memperuntukkan perbelanjaan 393.8 bilion ringgit terdiri daripada 303.8 bilion ringgit sebagai belanja mengurus dan 90 bilion ringgit untuk belanja pembangunan, termasuk 2 bilion ringgit simpanan luar jangka. Defisit fiskal dijangka dapat dikurangkan daripada sasaran 5% pada tahun semasa kepada 4.3% pada tahun depan. Jadi dinyatakan bahawa bajet ini adalah expansionary, maknanya bajet yang berkembang, maknanya kerajaan akan menjalankan banyak pembangunan ya untuk merancakkan ekonomi, untuk merancakkan pertumbuhan negara. Tapi kalau kita lihat bajet pembangunan hanyalah sekadar 90 bilion sahaja, dan sudah tentu kalau kita nak cakap expansionary ini memang sepatutnya lebih banyak lagi yang diperuntukkan, tetapi kita kena faham bahawa dalam masa kerajaan sedang bertungkus lumus ya untuk mengurangkan defisit fiskal, dan begitu juga keadaan yang tersempit akibat banyak tanggungan yang dilakukan oleh kerajaan khususnya akibat daripada pemberian subsidi. Jadi ruang fiskal untuk kerajaan manuver dengan izin adalah agak sempit. Jadi oleh yang sedemikian saya faham, kita faham bahawa bajet untuk pembangunan adalah 90 bilion sahaja. Dan kalau kita lihat hutang dan liability negara menjangkau
1.5 trilion ringgit atau 82% daripada KDNK. Jadi kita lihat ini adalah satu angka yang besar dan kerajaan kita lihat telah mengambil tindakan untuk meluluskan Dewan Parlimen telah meluluskan Akta Fiscal Regulation di mana untuk pada 5 tahun yang akan datang keadaan ini para hutang akan tidak melebihi 60% daripada KDNK. Kita menyentuh pasal Datuk Yang Bertua. Saya suka menyentuh tentang hutang ni sebab kita lihat dahulunya rating kita yang dibuat oleh S&P adalah AAA tetapi sekarang adalah BBB. Maknanya kemampuan Malaysia untuk membayar hutang kira dah turun sikit, dah susut sikit. That is why rating kita telah menurun. So itu kita kena perhatikan juga, ya. Perhatikan kerajaan tak boleh berlebihan meminjam, takut rating dia turun dan nanti tak boleh meminjam. Macam kita nak pinjam daripada bank. If our credit rating is not good dengan izin, jadi sukar untuk kita mendapatkan pinjaman. Ya. Dan perkara yang kedua, berkaitan dengan hutang ini, kita mesti ingat tentang intergenerational inequality. Ya. Apa yang kerajaan ataupun kita hutang pada hari ini sepatutnya tidaklah membebankan generasi-generasi yang akan datang. Biarkan mereka ada option, ada kebebasan untuk memilih apa bentuk apa bentuk choice dengan izin mereka nak buat dalam kehidupan mereka pada masa depan. Jadi berdepan dengan kesempitan ini, ruang fiskal yang sempit, keadaan ekonomi di luaran yang masih tergugat akibat daripada peperangan dan sebagainya, strategi yang terbuka kepada kerajaan adalah untuk memperluaskan skop hasil, untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi dan juga untuk mengurangkan perbelanjaan. Di samping itu untuk mengambil tindakan yang tegas untuk mengawal ketirisan perbelanjaan. Jadi ini dirumuskan di dalam 3 teras yang telah diperuntukkan di dalam bajet, iaitu tata kelola terbaik, ya, demi ketangkasan perkhidmatan. Maknanya kena review semula bagaimana perbelanjaan kewangan awam dibelanjakan, kena review institusi dan sebagainya, ya, untuk membaiki keadaan supaya ketirisan boleh dikurangkan ataupun daripada berlaku, dan penstrukturan semula ekonomi bagi melonjak pertumbuhan. Jadi apa kita mendengar kerajaan menyebut high growth, heavy industry, high value industry, itulah dia nak melonjakkan ekonomi daripada sekarang hinggalah ke tahun 2020 untuk merancakkan ekonomi di negara, dan peningkatan darjat hidup rakyat, Jadi untuk membaiki ketimpangan dalam sistem ekonomi negara, strategi yang wajar adalah untuk meningkatkan hasil, khususnya mencari enjin pertumbuhan yang baru, memperluaskan skop cukai, mengurangkan tanggungan dan meningkatkan kawalan ke atas perbelanjaan supaya menjadi efisien. Pertambahan hasil tanpa kawalan ke atas ketirisan wang awam serta tanpa mengurangkan tanggungan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Datuk Yang Dipertua, cukai yang kita pungut adalah 11.8% kepada KDNK. Ini adalah lebih rendah daripada purata 18% yang dipungut oleh negara-negara berpendapatan pertengahan atas yang lain, negara-negara yang sama setara dengan kita. Dari segi kewajaran, memang ada ruang untuk kerajaan menambahkan skop dan kadar cukai. Pelaksanaan perjanjian cukai minimum global seperti dipersetujui oleh 137 negara OECD yang akan dilaksanakan di Malaysia pada 2025 adalah wajar menepati piawan cukai antarabangsa. Jadi soalan saya adalah
berapa peratus unjuran kenaikan cukai kepada KDNK melalui perluasan skop dan kadar cukai yang baru ini? Ya, saya tak nak sentuhlah. Semalam ramai kawan-kawan yang telah berbahas, telah menyebut, menggariskan apa dia cukai-cukai yang baru. Ya, cukai ke atas barang mewah dan kenaikan cukai perkhidmatan daripada 6% kepada 8%. Ya, jadi soalan saya, sebab tadi kita nak menaikkan peratus pungutan cukai kita sama setara dengan negara-negara yang sama dalam negara berpendapatan pertengahan atas yang lain. Jadi daripada sekarang kita berada pada 11.8% dan negara-negara lain 18%. Jadi soalan saya adalah berapa peratus unjuran kenaikan cukai kepada KDNK melalui perluasan skop dan kadar cukai yang baru ini? Dan kedua, adakah pengenaan cukai perkhidmatan ke atas sektor logistik akan menaikkan harga barang? Jadi ini kita nak dengar penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri sendiri. Kerana bila disebut tentang logistik, ya, jadi tidak boleh tidak timbul ini adalah perbelanjaan tambahan dan timbul pula ianya akan dengan izin kasket kepada pengguna. Ya. Jadi itu soalan saya. Jadi saya alu-alukanlah hasrat kerajaan. Ya. Namun demikian, saya alu-alukan hasrat kerajaan untuk memperketatkan kawalan ketirisan cukai khasnya bagi minuman keras dan rokok. Saya harap supaya aktiviti penguatkuasaan diperketatkan lagi, terutama di Sarawak, kerana ketersediaan availability dengan izin, khususnya minuman keras, telah memudaratkan kesihatan masyarakat Bumiputera baik di maupun di luar bandar. Menurut kajian yang dilakukan oleh National Institute of Health 2019 mencatatkan kejadian meminum yang tertinggi di kalangan Bumiputera Sarawak iaitu untuk kita menganggap bahawa ketersediaan adalah memang berlaku pada penguatkuasaan yang penyeludupan khususnya di kesan menyentuh tentang tata kelola yang terbaik. Tidak boleh tidak kita juga melihat kepada agensi bagaimana mereka membelanjakan peruntukan yang diberikan dan bagaimana mereka menjalankan tanggungjawab yang telah diuntukkan kepada agensi tersebut. Ya. Setiap tahun berjuta-juta ringgit diperuntukkan kepada agensi persekutuan untuk penyelidikan dan pembangunan. Ya. Jadi soalan saya, setakat manakah oleh lembaga minyak sawit, lembaga getah telah memanfaatkan secara terus kepada pekebun kecil, ya, di FAMA ataupun Federal Agriculture Marketing Authority berkapasiti membeli produk petani dengan harga yang berpatutan. Harga petani-petani di luar sangat mengharapkan FAMA untuk memberikan kepada pasar boleh memasarkan FAMA dan selain ataupun pasaran di luar. Ya. Dan perkara yang seterusnya itu penstrukturan dan penyasaran subsidi. World Bank Dunia juga telah menyatakan bahawa pelaksanaan subsidi pukal iaitu blanket subsidi di mana semua orang menikmati, tak kaya ataupun miskin, tak kira sama ada ataupun orang asing, adalah sesuatu yang sangat membebankan negara. Jadi kerajaan melalui bajet tahun depan telah menyatakan struktur
hanya disasarkan kepada golongan yang amat memerlukan. Ya. Jadi pada saya ini bukanlah saya lihat kepada aspirasi tadi dan visi membina ke arah Malaysia yang lebih baik. Jadi mungkin yang telah mati mungkin rasa agak terkilan, tetapi izin, that is a part of the sacrifice that we have to make, kerana kita hendaklah membina bersama dan biarkanlah golongan yang betul-betul memerlukan subsidi itu diberikan subsidi. Ya. Jadi ada kekhawatiran berkenaan bagaimana penyasaran subsidi itu akan dilaksanakan nanti. Jadi baru-baru ini kerajaan telah melancarkan pendaftaran Identity Digital Nasional ataupun Digital ID. Syabas saya ucapkan kepada kerajaan, iaitu Digital ID, iaitu pengenalan dan pengesahan diri secara digital. Jadi saya dah fahamkan bahawa ini Digital ID akan digunakan oleh kerajaan untuk menyalurkan subsidi bersasar. Ya. Jadi kalau tengok muka-muka senator tu memang tak layaklah nanti untuk subsidi bersasar kalau tengok your ID, Digital ID itu nanti. Okay? Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan kerana mengekang desil kepada Sarawak dan Sabah. Datuk Yang Dipertua, sesungguhnya Sarawak khususnya mereka yang duduk dan berasal dari luar bandar, kereta pacuan 4 roda berpisah tiada. Ya. Walaupun Borneo telah memberi kesejahteraan kepada pengguna-pengguna di Sarawak, namun kereta pacuan 4 roda untuk merentas jalan kampung dan jalan kebun yang licin. Dan seterusnya, menstruktur melalui industri 2023 dengan izin. Melalui Plan Induk Perindustrian baru yang diluncurkan tahun ini, kerajaan akan termasuk sektor perkhidmatan yang berkaitan. Secara dasarnya, kerangka ekonomi medani memberikan tumpuan untuk memanfaatkan kelebihan sedia ada Malaysia bagi meningkatkan daya saing negara. Jadi ini saya suka, saya petik ini sebab kita tertanya-tanya mengapa kerajaan pilih let's say Pengerang sebagai hub untuk kimia dan petrokimia. Mengapa kerajaan memilih untuk menubuhkan satu lagi kawasan perindustrian elektronik dan elektrikal di Perak di Perak, dan ini salah satu yang diasas keputusan ini adalah what are the strength that we have dengan izin. Ini adalah kekuatan kita, this is our competitive edge dengan izin. Jadi inilah digunakan oleh kerajaan untuk membangunkan industrinya seterusnya. Jadi di dalam ucapan yang amat berhormat menyatakan bahawa untuk menaikkan ceiling maknanya akan menaikkan lagi pertumbuhan ekonomi, akan menaikkan lagi pertumbuhan ekonomi supaya kita melepasi apa yang kita telah lakukan pada masa ini, di mana ekonomi yang hendak pembangunan yang hendak dilakukan adalah melibatkan high growth dan high value industry dengan izin. Ya. Jadi sebagai contoh, pemilihan Pengerang Integrated Petroleum Centre untuk dibangunkan sebagai hub pembangunan sektor kimia dan petrokimia memanfaatkan kelebihan sedia ada, iaitu kelebihan kapasiti, that is dengan izin excess capacity, maknanya PIPC itu ada tempat ada ruang untuk dibangunkan. Ketersediaan feedstock atau bahan mentah yang boleh dihasilkan. Sekarang ini ada kilang penepis minyak di PIPC, jadi kilang tersebut boleh membekalkan bahan mentah yang sedia ada untuk industri kimia dan petrokemikal yang baru. Pembangunan infrastruktur seperti terminal air dalam yang telah pun dibina dan kelebihan fizikal semula jadi
di mana kedalaman air semula jadi sehingga 24 meter, 24 meter dalam, membolehkan pelabuhan mengendalikan kapal puka yang besar bersaiz 550,000 deadweight tons. Jadi kelebihan yang sedia ada, so we exploit it dengan izin untuk mendatangkan faedah kepada negara, untuk kita menarik pelabur-pelabur, sama ada pelabur dalaman ataupun pelabur asing untuk mengambil bahagian di dalam industri petrokimia dan juga kimia. Dan pembangunan kawasan perindustrian teknologi tinggi di Krian Perak Utara untuk sektor elektrik dan elektronik bukan sahaja memanfaatkan kelebihan kita dalam sektor tersebut, yang kita memang masyhurlah dengan ENA ini, dan ia merupakan salah satu daripada bahan ekspor kita yang agak besar, dan bukan sahaja untuk memanfaatkan kelebihan kita dalam sektor tersebut, tetapi mengagihkan pembangunan ke kawasan yang baru, taklah tertumpu kepada sesuatu kawasan sahaja. Sesungguhnya memang tanggungjawab kerajaan untuk menentukan pembangunan yang seimbang di seluruh Malaysia. Dan Datuk Yang Di-Pertua, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga ini adalah satu inisiatif penstrukturan semula ekonomi negara. Dalam perkara ini, pelan yang merangka peralihan tenaga negara merangkumi 6 pemacu peralihan tenaga, iaitu kecekapan tenaga, tenaga boleh baru, hidrogen, biotenaga, mobiliti hijau dan pemerangkapan penggunaan dan penyimpanan karbon. Jadi pelan ini bukan sahaja membuka sektor ekonomi baru kepada Malaysia, sektor ekonomi baru mana new business kepada Malaysia, tetapi sekaligus dapat membantu Malaysia mengurangkan pelepasan gas rumah hijau seiringan dengan matlamat negara untuk mencapai net zero. Net zero. Jadi 2 in 1, itu kelebihan dia. Itu kelebihan dia. Jadi semua perkara ini, Datuk Yang Di-Pertua, tunjang kepada sukses sesebuah negara. Elok bagaimanapun pelan perindustrian dia, elok bagaimanapun apa yang nak dilakukan sesebuah negara, kalau modal insan tidak dibangunkan menjadi modal insan yang berkualiti, susahlah untuk kita mengharapkan pencapaian yang diingini. Jadi modal insan yang berkualiti adalah faktor kritikal bagi menjana dan mengekalkan pertumbuhan ekonomi. Jadi selaku pembuat dasar, pada pendapat saya adalah penting bagi kerajaan membangunkan collaborative partnership atau perkongsian kolaboratif dengan pemimpin-pemimpin perniagaan, pakar, pertubuhan, institusi pengajian tinggi dan pemegang taruh yang lain, supaya mengetahui apa dia kehendak industri dan membangunkan inisiatif yang lebih baik. Jadi soalan saya, sejak saya melihat di dalam anggaran belanjawan itu memang ada bajet yang diperuntukkan untuk pembangunan pendidikan TVET, kalau tak silap saya, untuk jumlah 6.8 bilion ringgit untuk TVET. Jadi soalan saya, sejauh manakah inisiatif tentang pembangunan modal insan seperti di dalam bajet tahun 2024 akan dapat memenuhi kehendak industri-industri yang baru ini. Dan Datuk Yang Di-Pertua, pemberian insentif pada pekebun kecil persendirian. Pemberian insentif tanaman semula sawit kepada pekebun-pekebun kecil amatlah dialu-alukan oleh pekebun kecil persendirian. Kenaikan harga anak benih dan kos persediaan tapak yang berlipat ganda sejak tahun lepas amat membebankan pekebun kecil persendirian. Bagi pekebun-pekebun kecil yang membangunkan sawit di atas tanah adat, terima kasihlah kepada kerajaan kerana tidak mengenakan surat milik tanah sebagai syarat
syarat permohonan, ya. Jadi memadai jika ada lesen MPOB. Jadi terima kasih kepada kerajaan kerana kelonggaran ini, ya. Namun ramai, ya, dari golongan pekebun kecil, khususnya mereka yang mempunyai keluasan kebun yang kecil, iaitu di antara 2 hingga 3 hektar, tidak mampu untuk membayar pinjaman, sungguh pun hanya 5% modal perlu dibayar balik, ya. Oleh yang demikian, saya memohon supaya kerajaan memberi insentif dalam bentuk geran 100% kepada golongan ini, ya. Rata-rata pekebun kecil dalam golongan tersebut adalah penduduk yang miskin dan mereka berusaha untuk mengeluarkan diri dari kepompong kemiskinan. Usaha sedemikian wajar dibantu, ya. Jadi di kesempatan ini saya juga memaklumkan kementerian berkaitan bahawa pekebun-pekebun kecil di Sarawak merasakan dianaktirikan bila mendengar bahawa peneroka-peneroka Felda, ya, hutang mereka dilupuskan oleh kerajaan sebanyak 80.3 bilion ringgit dan hutang untuk peneroka Felkra ditukarkan daripada pinjaman kepada equity, ya. Jadi apa yang kita nak adalah bantuan kepada golongan petani-petani miskin yang sangat-sangat berusaha untuk meningkatkan taraf ekonomi kehidupan mereka. Ini yang dikatakan di dalam ucapan bajet yang amat berhormat menyentuh tentang menaikkan lantai. Jadi bagi petani-petani miskin di luar bandar Sarawak, inilah bantuan seperti ini untuk bantuan tanaman semula, termasuk pembinaan jalan ladang, adalah merupakan satu perkara yang boleh diiktirafkan sebagai menaikkan lantai untuk mereka, ya. Jadi Datuk Yang Di-Pertua minta berapa minit saja lagi, ya. Okey. Terima kasih. Impak undang-undang European Union deforestation rules kepada industri sawit dan komoditi lain di Malaysia, ya. Dengan berkuat kuasanya undang-undang tersebut mulai Jun tahun ini, setiap pengimport barangan ke European Union perlu membuat pengesahan bahawa barang tersebut tidak dihasilkan dari kawasan di mana hutannya telah ditebang selepas 31 Disember tahun 2020. Definisi forest, hutan atau hutan sangat sempit, iaitu satu kawasan tidak melebihi setengah hektar, maknanya tidak melebihi 1.1 ekar lah, di mana ketinggian pokok tidak melebihi 5 meter atau payung pokok tree canopy boleh menjangkau melebihi 10%. Itu dia definisi hutan. Jadi sekiranya petani, ya, mengerjakan tanah di mana keluasannya melebihi setengah hektar, di mana pokoknya melebihi 5 meter tinggi, itu adalah dianggap telah melakukan deforestation. Datuk Yang Di-Pertua untuk masyarakat orang asal di Sarawak, khususnya tanah adat kita, memang datuk moyang kita dulu yang telah menerokanya, dan bila kita membuat menjalankan aktiviti menanam padi 10-20 years ago sehingga sekarang dia tidak diusahakan, belum sempat diusahakan, memanglah pokok dia lebih daripada tingginya. Jadi dengan implikasinya bagi pasaran menjadi undang-undang di European Union, there's nothing that we can do about it. Sebab itu di dalam MSPO, standard MSPO kita, that is Malaysia Sustainable Palm Oil Standard, kita telah memberikan jaminan bahawa kita tidak akan menebang lagi pokok mulai daripada cut-off date tersebut. Jadi implikasinya, bagi pasaran EU, kita tidak boleh mengeksport sawit dan dikeluarkan dari hutan yang ditebang. Bukan saja sawit, ya, tapi lada, koko, getah, apa-apa komoditi, ya, ataupun apa-apa produk yang dipasarkan di European Union, ya, adalah takluk kepada EU deforestation rules, ya. So you can say bagi sawit, koko, kopi, getah, dengan izin it's virtually impossible to not clear
0.5 hectare of land, or that the height of the trees do not exceed 5 meters. Dengan erti kata lain, kita hanya boleh memasarkan sawit ke EU daripada kawasan tanaman yang telah dibangunkan sebelum 31 Disember tahun 2020. Jadi soalan saya, apakah pasaran alternatif bagi sawit yang ditanam selepas cut-off date tersebut? Apakah hala tuju Perbadanan Kemajuan Tanah seperti FELCRA, RISDA dan FERDA akibat daripada EUDR ini? Jadi berlatar belakangkan situasi ini, pekebun kecil menyedari bahawa mereka YB? perlu gigih. YB, Ya, boleh golongkan? okey. 1 minute ya. Jadi gigih untuk meningkatkan produktiviti, tetapi agak rumit kerana pada produktiviti sekarang ni produktiviti untuk pekebun kecil persendirian adalah purata kira-kira 12 tan sehektar setahun berbanding 18 tan sehektar setahun. Jadi banyak kesempitan yang dialami khususnya daripada jalan. Sekarang ni musim tengkujuh, buah tak dapat keluar kerana jalan licin. Jadi mohonlah supaya kerajaan menambahkan lagi bajet untuk jalan ladang untuk membolehkan pekebun-pekebun kecil yang amat memerlukan bantuan diberikan bantuan tersebut. Jadi dengan itu Datuk Yang Dipertua sebelum itu mengucapkan terima kasihlah kepada Kerajaan Persekutuan kerana memberikan pemberian khas sejumlah 300 juta kepada Sarawak iaitu peruntukan mengikut peruntukan di bawah perkara 112 di perlembagaan dan dengan itu Datuk Yang Dipertua saya mengakhiri ucapan saya dan saya menyokong RUU perbekalan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Puan Rita Sarimah anak Patrick Insol. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Datuk Haji Aziz bin Arifin untuk berbahas. Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta dengan nikmatnya terwujudlah pelbagai kebaikan. Datuk Yang Dipertua, terlebih dahulu saya melafazkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan inayahnya Bajet 2024 yang telah mengangkat tema reformasi ekonomi memperkasa rakyat dengan menerapkan 6 nilai madani dijadikan sebagai paksi utama iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan serta semua warga kerja Kementerian Kewangan yang telah terlibat dan bertungkus lumus sebaik mungkin bagi menyediakan belanjawan yang paling besar dalam sejarah yang sangat komprehensif dan menyeluruh bagi tahun 2024. Bajet 2024 memperuntukkan sebanyak RM30.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus, 90 bilion untuk perbelanjaan pembangunan dan 2 bilion pula disediakan untuk simpanan luar jangka yang dilihat menyentuh semua spektrum rakyat yang ada dalam Malaysia termasuk B40, M40, anak muda, pesawah, petani dan nelayan. Saya amat berharap agar belanjawan 2024 ini dijadikan sebagai medan baru ke hadapan dan pada waktu yang sama untuk menyelesaikan himpitan kos sara hidup untuk kelangsungan hidup seharian rakyat. Isu belia negara. Saya amat tertarik dengan usaha kerajaan menumpukan usaha memperkasakan ekonomi dan meningkatkan kebolehpasaran belia. Namun apa yang mengusahkan hari ini apabila negara dijangka kehilangan ramai pekerja berkemahiran dalam kalangan belia
diakibatkan oleh tren pelajar lepasan SPM yang tidak minat menyambung pelajaran. Dianggarkan lebih 45,000 lepasan SPM tidak menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi dalam tempoh 3 tahun sejak tahun 2020. Statistik yang disiarkan dalam sistem e-profile kerjaya murid EPKM menunjukkan 35.16% atau 115,939 orang lepasan SPM tahun 2020 dan 48.74% atau 180,680 orang lepasan SPM tahun 2021 tidak melanjutkan pelajaran. Jabatan Perangkaan Malaysia di OSM juga turut menjangkakan sekiranya tren lepasan SPM sebanyak 40% tidak melanjutkan pengajian, negara akan kehilangan 70% dari pekerja berkemahiran. Datuk Yang di-Pertua, fenomena ini bakal mengakibatkan implikasi yang serius terhadap perkembangan individu dan negara serta berpotensi berlakunya pembaziran bakat. Bilangan pekerja berkemahiran tinggi bergantung kepada belia yang melanjutkan pengajian mereka, sama ada dalam bidang akademik maupun kemahiran, bagi menjamin produktiviti negara. Kerajaan diharap tidak terlepas pandang terhadap isu ini dan saya ingin bertanya, apakah usaha dan strategi yang diambil bagi memastikan permasalahan ini dapat ditangani dengan sebaik mungkin? Hal ini kerana malas sambung belajar, kemudian melahirkan generasi rendah pendidikan, melahirkan generasi kurang berkemahiran, sama sekali tidak sihat untuk sebuah negara yang membangun seperti Malaysia. Anak muda kini didapati lebih cenderung kepada ekonomi gig kerana waktu kerja yang lebih fleksibel. Boleh memilih kerja dan tidak perlu bekerja di bawah arahan dan tekanan dari mana-mana pihak. Sesetengah sektor dalam ekonomi gig tidak memerlukan pekerja untuk mempunyai kemahiran atau kelayakan akademik yang tertentu. Kebanyakan pekerja gig adalah penunggang e-hailing sebagai pengantara yang menghubungkan penyedia dan juga pengguna aplikasi seperti GrabFood, Foodpanda, Lalamove, Shopee Express atau Spedi. Namun, Datuk Yang di-Pertua, pada masa kini pelbagai masalah yang timbul di dalam ekosistem ekonomi gig ini. Harga upah yang tidak setimpal dengan kebajikan mereka sekiranya terlibat dengan kemalangan jalan raya, tiada insurans yang melindungi dan tiada peruntukan untuk menyelenggarakan kenderaan ditunggang mereka. Kita tahu sampai bila ekonomi gig ini akan bertahan. Jika dilihat sekarang, ini permintaan terhadap penghantaran barang umpamanya semakin berkurangan. Saya yakin dengan usaha dan komitmen kerajaan dalam membela para pekerja sektor ekonomi gig di Malaysia, khususnya golongan belia, dan saya turut berharap agar penubuhan Suruhanjaya ekonomi gig dipercepatkan dan minta kerajaan menyatakan apakah kengkangan bagi menubuhkan Suruhanjaya tersebut. Datuk Yang di-Pertua, Pusat Aktiviti Warga Emas PAWI, Malaysia telah meraihkan Hari Warga Emas di peringkat kebangsaan pada 1 Oktober lalu yang bertemakan memertabatkan hak warga emas merentas generasi. Bagi menghargai sumbangan warga emas terhadap kemajuan dan kemakmuran negara serta membina masyarakat penyayang di pelbagai peringkat masyarakat, Malaysia akan menjadi warga
menjadi negara tua menjelang tahun 2030 dan ianya berbaki kurang 7 tahun lagi. Malaysia dijangka mencapai status negara tua apabila 15% daripada jumlah penduduk adalah warga emas. Terima kasih kepada pihak kerajaan kerana telah memperuntukkan 1 bilion untuk PAWI. Saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, apakah persiapan yang kementerian buat sebagai persiapan Malaysia menjadi negara tua? Apakah tumpuan dari segi sokongan ekonomi kepada warga ini yang masih aktif dan mampu menyumbang kepada negara? Saya ingin memuji langkah yang dibuat oleh kerajaan dalam mewujudkan PAWI dan dijadikan sebagai tempat di mana warga emas menjalankan aktiviti harian dalam komuniti dan sebagainya. Jadi saya ingin cadangkan agar bantuan kewangan tahunan yang mengendalikan PAWI ini dapat dinaikkan selari dengan keaktifan aktiviti di PAWI dengan warga emas yang semakin produktif dan juga aktif serta pastikan PAWI ini ditubuhkan di setiap parlimen atau daerah di seluruh negara. Selain itu, bagi memastikan warga emas berada dalam keadaan selamat walaupun tinggal berseorangan, saya ingin menyarankan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mengambil inisiatif bagi menggalakkan warga muda atau belia untuk menjadi sukarelawan dalam pelaksanaan program khidmat bantu di rumah KBDR. Saya berpendapat bahawa pembabitan anak muda sebagai sukarelawan menerusi program KBDR membantu melancarkan proses pemerkasaan komuniti untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama dan bertepatan dengan hasrat kerajaan untuk memantapkan perkhidmatan Community for Community, yakni K4K, bagi membina integrasi sosial dalam kalangan komuniti setempat secara holistik. Adakah terdapat sebarang inisiatif yang bakal diberikan oleh kerajaan bagi menarik minat para belia untuk terbabit sebagai sukarelawan KBDR di seluruh negara? Pelancongan dan tapak warisan Datuk Yang Dipertua. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan memberikan peruntukan kepada Kerajaan Negeri Perlis bagi membangunkan kawasan bangunan di Negeri Perlis dan tapak warisan yang menjadi tumpuan pelancong bertujuan untuk mengekalkan keindahan, keselamatan dan kebersihan di kawasan tasik Taman Timah Tasuh Perlis. Peruntukan 20 juta yang disediakan, saya amat berharap sekiranya ianya turut digunakan bagi menyelenggara dan memelihara lokasi tarikan pelancong sempadan di Wang Kelian. Perkara ini, Datuk Seri, telah berkali-kali saya suarakan di dalam Dewan Yang Mulia ini, agar zon aliran bebas Wang Kelian yang telah ditutup dibuka semula dan ianya menjadi kenyataan insya-Allah mulai tahun 2024. Dengan pembukaan kembali zon aliran bebas Wang Kelian, sudah pasti akan memberikan manfaat yang besar terhadap rakyat Perlis, dapat memberi pendapatan tambahan kepada penduduk yang sebilangan besarnya terdiri daripada petani. Kedudukan strategik negeri Perlis yang bersempadan dengan negara Thailand perlulah kita memanfaatkan sebaik mungkin sebagai salah satu pusat ekonomi rakyat yang berpotensi tinggi. Saya percaya pembukaan semula sekarang ini akib niaga Wang Kelian mampu merancangkan semula ekonomi penduduk setempat, memandangkan ramai pelancong tempatan dan luar negara menggunakan pintu masuk sempadan Wang Kelian untuk melancong ke selatan Thailand.
isu beras dan keterjaminan makanan. Saya turut ingin merakamkan ucapan terima kasih kerajaan. Langkah untuk terus memperhebat usaha menjamin kelangsungan industri argo makanan negara yang lebih mendiri dengan menyediakan 2.6 ringgit bagi menyalurkan pelbagai bentuk subsidi dan insentif kepada para pesawah dan nelayan. Langkah kerajaan menaikkan kadar skim subsidi harga padi daripada RM360 kepada RM500 per metrik tan serta meningkatkan harga lantai belian padi kepada RM1,300 per metrik tan demi membantu meningkatkan pendapatan pesawah adalah bertepatan. Datuk Yang di-Pertua, menurut Jabatan Perniagaan Malaysia, negara mengeluarkan 1.67 juta tan beras pada 2021 dan mengimport 1.06 juta tan. Majoriti beras import ialah beras putih dan bakinya beras khusus yang sukar ditanam di negara ini seperti basmati. Secara purata, setiap rakyat Malaysia menggunakan 79 kilogram beras setahun. Langkah membuat lebih banyak musim penanaman adalah lebih praktikal kerana kawasan tanaman padi di seluruh negara adalah seluas kira-kira 700,000 hektar sahaja jika dibandingkan dengan keluasan tanaman padi di Thailand dan Vietnam, masing-masing adalah seluas 10 juta hektar dan 7.5 juta hektar. Tanaman padi 5 musim ini sudah pasti membantu mengurangkan tren mengimport beras dengan mengambil kira ancaman sekuriti makanan yang dihadapi dunia sekarang disebabkan perubahan iklim dan konflik politik. Dalam pelaburan bernilai 3 bilion ringgit yang diumumkan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi meningkatkan pengeluaran padi dan menjadikan kawasan Lembaga Pertanian Muda, Mada Perlis dan Kedah sebagai perintis tanaman padi 5 musim amatlah dinantikan oleh petani. Apakah inisiatif yang diambil oleh pihak kementerian dalam memastikan kerjasama padu dalam usaha untuk menjayakan penanaman padi 5 musim serta apakah langkah bagi memperkenalkan teknologi baru yang mampu digunapakai untuk mempercepatkan pengeluaran hasil padi. Datuk Seri Yang di-Pertua, apakah juga inisiatif yang bakal diketengahkan oleh kerajaan bagi menarik minat lebih ramai pesawah yang muda memandangkan lebih 60% pesawah adalah dari kalangan warga emas. Penyampaian subsidi. Usaha untuk merasionalisasikan subsidi adalah penting dalam memastikan subsidi sampai kepada golongan sasar dengan lebih efektif dan ianya benar-benar sampai tanpa berlakunya sebarang ketirisan dan penyalahgunaan. Saya ingin menyarankan pada pihak kerajaan untuk menggunakan kad pengenalan Malaysia MyCard sebagai satu kaedah dalam penyampaian subsidi secara terus kepada rakyat dan golongan sasar kerana semua warga negara memiliki MyCard sebagai pengenalan diri. Kerajaan boleh memperkenalkan langkah itu sebagai penyelesaian serampang dua mata berhubung keluhan rakyat tempatan mengenai isu subsidi yang turut dinikmati oleh warga asing yang berada di negara kita, khususnya di kawasan sempadan negara.
di kawasan sempadan negara. Tidak kiralah sama ada di belah utara atau di pantai timur yang merupakan pintu ke negara jiran kita iaitu Thailand, maupun di Johor yang merupakan pintu masuk ke Singapura, isu pembelian minyak bersubsidi oleh warga asing hangat diperkatakan. Berdasarkan rekod pekerja asing pula, angka rasmi menunjukkan kira-kira 2 juta pekerja berada di negara ini dan ada berpandangan atau rekod tidak rasmi dikatakan terdapat kira-kira 6 juta lagi adalah pekerja asing yang tidak sah. Perbetulkan saya jika ianya tidak tepat, Datuk Pengerusi. Apabila penggunaan MyKad dikuatkuasakan bagi memastikan seseorang itu layak ataupun tidak untuk menerima subsidi, saya penuh yakin dan percaya bahawa perkara ini bakal menyukarkan warga asing untuk menikmati subsidi yang diberikan oleh pihak kerajaan terhadap barangan seperti beras, minyak masak, gula, tepung, gas memasak, petrol dan diesel serta banyak lagi. Saya percaya apa jua langkah yang bakal diambil oleh pihak kerajaan selepas ini tidak akan berhasil secara total dan mungkin akan berlaku ketirisan akibat daripada tindakan individu yang tidak bertanggungjawab. Namun, saya yakin perkara tersebut mampu diminimumkan sekiranya langkah penguatkuasaan yang tegas diambil pihak berkuasa dan dilaksanakan secara kerap. Saya ingin bertanya, statistik masukan kenderaan warga asing yang menggunakan jalan darat melalui pintu-pintu masuk negara serta purata kemasukan bagi 1 hari. Serta berapakah anggaran kerugian yang ditanggung oleh negara akibat daripada pembelian barangan bersubsidi oleh warga asing terutamanya bagi pembelian petrol dan diesel. Pelabuhan Darat Perlis PIP. Pelabuhan Darat Perlis atau PIP adalah sebahagian daripada plan pembangunan utama negeri Perlis untuk menambah baik infrastruktur pengangkutan menerusi terminal pelabuhan darat bagi mengendalikan pemuatan, pemunggahan dan pengangkutan semula kontena kargo antara Malaysia dan Thailand. Pembangunan PIP dipacu lagi dengan kedudukan geografi negeri Perlis yang berhampiran dengan sempadan, serta pintu sempadan negara di Padang Besar, dijangka dapat memacu peningkatan perdagangan rentas sempadan antara Malaysia dan Thailand. Saya percaya, Datuk Yang di-Pertua, PIP ini atau Pelabuhan Darat Perlis akan secara langsung dapat menjadi pemangking peralihan Perlis dari sebuah negeri yang berasaskan pertanian kepada ekonomi sempadan selain melonjakkan pemulihan sosioekonomi di negeri Perlis. Saya amat berharap sekiranya Kerajaan Persekutuan dapat memberikan perhatian terhadap projek berkenaan bagi memastikan negeri Perlis tidak terus tertinggal oleh arus pembangunan. Apa yang saya khawatiri adalah berkaitan dengan perancangan kerajaan Thailand untuk membina pelabuhan serta jambatan darat yang bertujuan untuk memendekkan perjalanan kapal tanpa melalui Selat Melaka yang dilihat mampu merencatkan peranan PIP pada masa hadapan. Apakah benar perancangan pihak kerajaan Thailand mampu mengganggu-gugat Pelabuhan Darat Perlis atau PIP sekiranya ia
saya mohon pihak kerajaan agar menyatakan apakah langkah-langkah bagi mengurangkan kesan tersebut terhadap pembangunan di negeri Perlis. Datuk Yang di-Pertua, dengan segala usaha dan inisiatif yang telah digariskan oleh Kementerian Kewangan dalam Belanjawan Banani 2024 ini, saya yakin bahawa ianya mampu memberikan banyak manfaat terhadap kehidupan rakyat dan pembangunan negara. Dengan ini, Datuk Yang di-Pertua, saya akhiri perbahasan saya dengan menyokong rang Undang-Undang Pembekalan 2024 pada kali ini dengan 2 rangkap pantun. Boleh, Datuk Yang di-Pertua? Boleh, terima kasih. Masak lemak si ikan keli, sedap ditambah sedikit kerisik. Jangan terlalu ikut emosi. Muhasabah diri, jalan terbaik. Indahnya bumi berpasak, kemuncak terus tampak kehijauan. Ujuran ekonomi naik mendadak. Kerajaan perpaduan mengurus ikut keperluan. Sekian, terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Haji Aziz bin Arifin. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Belpari, anak lelaki Sami Bilu, untuk berbahas. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk terlibat dalam perbahasan rang Undang-Undang Akta Pembekalan 2024 pada hari ini. Datuk Yang di-Pertua, ucapan saya hari ini berbeza sedikit kerana pada pandangan saya, bajet kerajaan sepatutnya menjadi satu kertas komprehensif dan sebahagian daripada plan strategik negara, sama ada dalam ekonomi, politik atau sosial. Bajet juga bukan saja seperti satu cadangan perniagaan berkaitan pendapatan dan perbelanjaan negara, tapi juga perancangan strategik kita untuk membangun serta menjaga ekonomi kita melalui perkongsian strategik dengan ASEAN, meningkatkan jumlah pendapatan negara dan juga memperbaiki dasar gaji pekerja kita. Perbahasan saya juga akan menyentuh 3 topik utama: memperkasakan ekonomi, keadilan sosial dan kualiti hidup, reformasi politik. Memandang bajet 2024 merupakan bajet yang paling besar dalam sejarah negara, sebanyak 393.8. Saya ingin bertanya dengan Yang Maha Berhormat Perdana Menteri, bagaimanakah kerajaan tiada keterisan berlaku di dalam bajet? Sebagai contoh, 330 juta di bawah tekun, tetapi apakah bantuan ini turun ke golongan sasar? Dan siapakah yang mantap dan memastikan setiap ringgit dari 330 juta betul-betul turun kepada mereka yang memerlukan? Oleh itu, saya menyuruh kerajaan supaya melakukan audit forensik terhadap segala perbelanjaan negara. Kerajaan juga wajib mengkaji bagi setiap ringgit yang dibelanjakan, berapakah kepulangan kepada negara. Dengan izin, what is the value creation for each ringgit spent? Selain itu, saya ingin tahu bagaimanakah Jabatan Audit Negara dan Economic Planning Unit (EPU) memastikan projek kerajaan dilaksanakan seperti yang dijanjikan tanpa. Datuk Yang di-Pertua, bajet 2024 ialah bajet terbesar dalam sejarah Malaysia di mana sumber pembiakan
disumbang oleh cukai pendapatan sebanyak 44.4%. Jika dilihat bajet 2024 juga menunjukkan terdapat peningkatan dalam perbelanjaan mengurus. Hutang dan liability meningkat kepada 82% keluaran dalam negara kasar. Persoalan saya sekarang, apa kerajaan harus buat untuk memperkasakan ekonomi negara? Kerajaan harus berusaha menambah pendapatan negara. Cadangan saya adalah kerajaan bekerjasama dengan dan membangunkan industri unsur nada bumi dengan izin rare earth element seperti memperkenalkan akta-akta baru untuk melindungi industri ini seperti yang dilakukan pada masa dahulu melalui Akta Kemajuan Petroleum 1974. Kajian oleh Jabatan Mineral dan Geosas Malaysia pada 2020 menganggarkan sumber mineral negara bernilai 4.1 trilion. Sudah tiba masanya untuk kerajaan terus serius dalam menggunakan sumber mineral untuk menambah pendapatan negara. Selain RI, ada lagi satu industri yang boleh menambahkan pendapatan dengan izin economic growth, industri halal. Menjelang 2030, pasaran halal global dijangka mencecah USD 5 trilion, manakala pasaran domestik pula dianggarkan memecah USD 113.2 bilion. Malaysia mempunyai ekosistem dan rangka kerja yang terbaik untuk menafatkan peluang ini. Pada masa sekarang, Malaysia merupakan hub halal yang menguntungkan dan segmen ini menyumbang lebih 10% kepada keluaran dalam negara kasar. Sektor halal wujud bersama dan meningkat pelbagai industri termasuk makanan, minuman runcit, pembuatan makanan, pharmaceutical, perbankan, kewangan dan pelancongan. Oleh itu, persoalan saya adalah adakah MITI akan menambah bajet dan beri tumpuan kepada perusahaan mikro kecil sederhana mencuburi industri halal sekaligus meningkat pengeluaran ekspor produk halal tempatan. Cuba bayangkan, jika kita menguasai 50% daripada pasaran halal pada tahun 2030, itu saja sudah berjumlah USD 750 bilion. Ini merupakan satu dengan izin gold mine bagi negara kita untuk menambah pendapatan kita. MITI juga harus mengambil insentif mewujudkan satu sistem yang kondusif di mana pemain industri halal diberi peluang, bantuan kewangan dan juga bantuan dari segi networking untuk meningkatkan ekspor produk serta khidmatan halal ke luar negara. MITI harus berfikir di luar kotak dengan izin think out of the box. Sudah tiba masanya MITI mewujudkan satu ekosistem halal yang kondusif untuk PMKS. Manakala, adakah pihak MITI tahu bahawa terdapat banyak PMKS tidak merekodkan jualan produk halal mereka kerana mereka tidak mahir dalam perkara ini. Oleh itu, apakah rancangan dan bagaimana MITI mahu MITI juga mendidikkan PMKS dan segala mereka mempunyai data yang betul dan sekaligus menjadikan industri halal kita antara yang terbesar di dunia. Kita harus sedar bahawa jika kita mempunyai industri halal yang kuat, kita boleh menggunakan dengan izin halal diplomasi, di mana kita boleh berkongsi mengekspor produk serta perkhidmatan halal kita kepada negara lain. Ini juga merupakan sebahagian dari langkah strategik negara akan mencari rakan kongsi serta sekutu rapat. Yang dipertua. Satu lagi cadangan adalah kerajaan wajar beralih dari industri yang menggunakan tenaga buruh yang murah dan ramai dari sektor yang boleh mewujudkan peluang pekerjaan yang berkualiti, berpendapatan dan kemahiran tinggi untuk rakyat Malaysia
dan mengukuhkan daya saing negara kita. Sudah tiba masanya kerajaan mengurangkan tumpuan dan perlahan-lahan menghapuskan semua industri dan sektor berindustri buruk yang membawa masuk buruk asing bernilai rendah yang seterusnya menimbulkan masalah sosial dan sebenarnya hanya menguntungkan pemilik peniaga dan bukan negara atau rakyat seamanya. Di samping penghantaran wang ke siap negara asal imigran juga memberi kesan negatif kepada peratasi mata wang negara kita. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menuntut tentang insentif strategik ekonomi pertama, rasionalisasi subsidi. Kerajaan juga harus mengkurangkan perbelanjaan negara terutamanya dalam pembayar equivalent. Kerajaan ekonomi harus mencari jalan untuk mengkurangkan bayaran equivalent kerana ini memberi penyumbangan utama perbelanjaan pengurus negara. Paling penting adalah masing-masing mempunyai kemauan politik dengan izin, political will untuk menyelesaikan isu ini. Bagi subsidi, tindakan mesti diambil oleh pihak terus berkuasa untuk mengurangkan jumlah pekerja wang asing di negara ini kerana mereka juga menikmati subsidi dari pihak. Satu mekanisme disediakan untuk mengelakkan ketirisan subsidi yang tidak menguntungkan rakyat dan negara. Menurut kenyataan Yang Amat Hormat Perdana Menteri, terdapat 3.5 juta pekerja asing di Malaysia yang menikmati subsidi dari pihak kerajaan. Jika kerajaan tidak mengambil tindakan, ia akan menyebabkan peningkatan dalam perbelanjaan pengurus negara, mengurangkan bajet pembangunan negara, menggalakkan lebih ramai pendatang masuk ke negara ini kerana kos sara rendah yang rendah. Jika kerajaan berjaya mengambil tindakan dan mengurangkan perbelanjaan pembayaran imuran dan subsidi kepada warga asing, wang yang dijimatkan boleh digunakan untuk dana pembangunan negara. Sebagai contoh, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Mazlan telah mengesah bahawa rasionalisasi subsidi akan dilakukan pada tahun hadapan. Persoalannya, bagaimana kerajaan akan mengurangkan kesan rasionalisasi subsidi kepada B40 dan M40 selain bantuan tunai? Ini tidak jelas. Cadangan saya ialah meningkatkan bantuan tunai terus kepada orang ramai dengan memindah wang tunai ke dalam e-wallet atau akaun atau macam YB tadi cadangkan dengan IC, kad pengenalan macam-macam digital. Sebagai contoh, subsidi berkaitan makanan hendaklah dinaikkan kerana ini adalah subsidi yang penting. Baru-baru ini ada satu artikel mengatakan bahawa pasangan suami isteri tanpa anak di Kuala Lumpur, RM4,600 adalah gaji minimum yang diperlukan untuk menjalani hidupan yang selesa. Ya. Okay. Bagi mereka yang Tuan Yang di-Pertua dan rakan-rakan senator, bagi mereka yang berpendapatan rendah, satu sumber protein adalah sardin. Tapi sekarang sardin pun mahal. Oleh itu, rasionalisasi subsidi hendaklah dilihat secara menyeluruh dan bukan sedikit demi sedikit hanya untuk mengurangkan perbelanjaan subsidi kita. Ini yang saya tidak nampak daripada kerajaan. Akhir sekali, pemberian wang tunai rahmat dari 8 bilion ke 10 bilion hanya meningkat 2 bilion, manakala penjimatan daripada rasionalisasi subsidi disasarkan lebih banyak daripada itu. Apa yang kerajaan lakukan dengan baki dana memandang jumlah subsidi yang dibelanja setiap tahun adalah hampir 40 bilion. Dan berapakah jumlah wang bakal dijimatkan oleh kerajaan dalam rasionalisasi subsidi? Tuan Yang di-Pertua, sudah tiba masanya kerajaan beralih daripada industri-industri buruk yang mengkaji ribuan pekerja asing
dan menumpukan kepada industri bernilai tinggi yang mewujudkan pekerjaan pendapatan tinggi yang berselaras dengan aspirasi rakyat Malaysia. Kita mesti membangunkan ekonomi kita sebagai pasaran khusus dengan izin niche seperti Singapura, Switzerland dan lain-lain. Berdasar kenyataan yang amat Perdana Menteri, kita mempunyai 3.5 juta orang asing yang menikmati subsidi. Jika setiap hari, setiap daripada mereka menikmati subsidi hanya RM5, itu sudah 17.5 juta setiap hari. Dan hampir 6.4 bilion setahun kita membayar subsidi kepada setiap orang asing. Ini membebankan kewangan negara. Malah jika kita sebaliknya kerajaan sebenarnya memberi subsidi kepada, jika kita melihat sebaliknya kerajaan sebenarnya memberi subsidi kepada pemilik-pemilik kilang yang mengkaji pekerja asing ini, mungkin apa yang mereka patut lakukan ialah memindahkan operasi kilang ini ke negara tempat mereka mengambil tenaga kerja seperti yang akan dilakukan Tesla. Sekarang dipindah, dia akan membuat satu factory di India. Pindahan kilang mereka ke Bangladesh, Indonesia dan sebagainya kerana pekerjaan yang mereka tawarkan tidak diberi kepada warga tempatan. Selain daripada itu, dalam laporan dari Bank Negara, pada tahun 2020, kiriman wang keluar negara, kiriman wang keluar meningkat 10.5% kepada 28.5 bilion. Pada tahun 2021, 25.8 bilion. Disebabkan oleh urus niaga pengiriman wang yang lebih tinggi oleh pekerja asing. Ini mengakibatkan kejatuhan sekaligus memberi kesan jumlah itu sudah semestinya meningkat pada tahun 2023 dan 2024. Data rasmi Bank Negara, wang yang dikirimkan dengan secara sah, tapi berapakah jumlah wang kiriman ke luar negara yang dilakukan secara haram? Adakah kerajaan tahu jumlah? Laporan dari Global Fund mengatakan Malaysia kehilangan antara 94.22 bilion hingga 138.66 bilion dalam aliran wang haram dari tahun 2006 hingga 2015. Sudah semestinya ini aliran juga dilakukan oleh orang asing. Kesimpulannya, Malaysia berkemungkinan mempunyai pengeluaran aliran keluar wang terlarang per kapita tertinggi di dunia. Ini membawa kerugian hasil kerajaan besar. Tuan Yang Di-Pertua, ini perbahasan saya ini berkaitan dengan keadilan sosial dan kualiti hidup. Bantuan kepada masyarakat India. Soalan kepada Menteri Kewangan tentang peluang ekonomi untuk masyarakat India serta kota untuk ahli perdagangan India dalam tender-tender kerajaan. Jawapan dari Timbalan Menteri adalah tidak memuaskan. Pertama sekali, kerajaan kena mengaji apakah bajet yang diberikan kepada masyarakat India itu digunakan. Ini kerana kebanyakan masyarakat India dari golongan pendapatan rendah tidak tahu bagaimana untuk memohon bantuan dari pihak kerajaan. Oleh sebab itu, SIDIC atau nama barunya Mitra telah dimulakan pada tahun 2015 oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk memberi masyarakat India, dan bajet sebanyak 100 juta dan diketuai oleh seorang ketua pengarah dengan izin Director General. Fungsi adalah untuk berhubung dengan ketua pengarah di kementerian-kementerian lain untuk menyelesaikan
masalah masyarakat berbangsa India. SIDIC juga telah memainkan peranan yang amat penting bagi memudahkan urusan masyarakat India dengan kerajaan. Umum ketahui bagi ahli perniagaan atau masyarakat India yang berpendapat tinggi, ketahui bagi ahli perniagaan atau masyarakat India yang berpendapatan tinggi, memohon pinjaman dari bank tidak menjadi masalah. Namun, antara contoh kejayaan dan sumbangan utama SIDIC pada waktu itu adalah SIDIC telah memudahkan urusan ahli perniagaan India dari peruntukan dan sedar untuk meminjam wang dari SME Bank. Sebelum SIDIC, hanya 8 juta pinjaman saja yang diberikan kepada ahli perniagaan masyarakat dalam semasa setahun. Namun dengan wujudnya SIDIC dan segala usaha kerajaan pada masa itu, hampir 30 juta pinjaman telah diberi oleh SME Bank kepada ahli-ahli masyarakat India dalam setahun. Malah selepas melihat kejayaan SIDIC dan juga kemajuan ahli perniagaan masyarakat India, melalui usaha bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib, SME Bank telah menyediakan dana sebanyak 50 juta dan ditambah pula dengan 60 juta menjadikan keseluruhannya bantuan kepada ahli masyarakat India sebanyak 110 juta tahun itu. Ini merupakan zaman terbaik bagi ahli-ahli perniagaan masyarakat India di negara ini. Melihat kepada SIDIC, saya ingin menuruh Perdana Menteri supaya memperkasakan dan memberi bajet yang lebih besar kepada mitra supaya mitra kembali kepada zaman kegemilangan mereka semasa dia dikenali sebagai SIDIC. Ini juga dapat membuat mitra menjalankan fungsi mereka dengan baik sebagai dengan izin one-stop center untuk membantu masyarakat India dan dalam pelbagai perkara seperti pendidikan, perniagaan dan sebaliknya. Kerajaan harus sedar bahawa membantu masyarakat India juga merupakan satu pelaburan jangka masa panjang yang akan menguntungkan. Masyarakat India bukan bangsa yang mengharapkan kebajikan. Tapi jika kami diberi peluang sama rata, kami juga boleh berjaya seperti bangsa yang lain. Kita jangan lupa, ramai rakyat Malaysia yang berpendapat orang muda dari masyarakat India merupakan gangster dan sebagainya. Tapi jika diberi peluang sama rata, sudah semestinya mereka juga akan menjadi orang yang berguna kepada masyarakat dan negara. Kerajaan tidak perlu memikirkan kos bagi membantu masyarakat ini. Ini kerana kos ini digunakan untuk membantu rakyat masyarakat India adalah kecil berbanding dengan pulangan kepada negara jika masyarakat India berjaya. Jika kami berjaya dan mempunyai ekonomi yang kuat, kami sendiri akan membantu masyarakat India melalui pendidikan, NGO dan cukai. Bagi masyarakat India, dulu kami diberikan 1,400 kerusi matrikulasi dan kemudiannya dinaikkan kepada 1,800 oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Dijanjikan lepas election pada masa itu 2,200. Malang bagi kami, kerajaan baru pada 2018 telah mengurangkan kerusi matrikulasi kami kepada 1,400. Persoalan saya, bolehkah kerajaan memberikan kami kota 1,800, mengembali kota 1,800 kerusi matrikulasi dan kemudian naikkan kepada 2,500. Lebih baik lagi, apa kata kerajaan meningkat jumlah kota bagi kemasan ke matrikulasi bagi semua bangsa Malaysia. Ini akhirnya akan menguntungkan kerajaan juga. Selain itu, saya menyuruh pihak kementerian untuk buat satu kajian tentang apakah jurusan yang terdapat permohonan yang paling tinggi di kalangan pelajar dan apakah jurusan yang dapat
permohonan yang paling rendah sejak 5 tahun yang lalu. Tuan Yang Dipertua, keselamatan makanan dan pengenalan jaringan keselamatan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menghargai usaha Kementerian Pertanian dan keterjaminan makanan yang bekerja keras untuk memastikan keterjaminan makanan kita. Namun begitu, saya berpendapat kementerian mungkin tidak mengambil faktor jumlah pekerja asing di Malaysia yang berjumlah 3.5 juta. Pekerja asing ini juga mempunyai makanan ruji yang sama seperti kita, iaitu nasi. Rakyat Malaysia selalunya hanya makan satu, tapi bagi pekerja asing ini yang bekerja berat, mereka selalunya makan 3 atau 4 pinggan nasi sehari. Ini sesudahnya semestinya memberi impak kepada bekalan negara kita. Oleh itu, saya ingin cadangkan kepada kerajaan untuk memperkenalkan badan pelaksaan untuk menyelia keseluruhan pelaksanaan program selamatan negara kita. Skop tugas badan ini harus dengan Kementerian Sains dan Teknologi, Hal Ehwal Luar dan lain-lain. Ini hendaklah dilakukan secepat mungkin. Selain itu, kerajaan harus lihat apa yang dilakukan oleh negara lain. Saudi Arabia contohnya membeli ladang dan pengeluaran makanan di negara lain. Brunei juga membeli ladang ternakan di Australia dan sebaliknya ini merupakan satu langkah cepat bagi menyelesaikan masalah bengkalan kita. Saya ingin mencadangkan kita bekerjasama dengan ASEAN dalam hal makanan. Ini saya akan bercakap. Bagi saya sekurang-kurangnya kita perlu mempunyai 30% pengimbalan untuk semua stok makanan kritikal kerana kita tidak tahu apa yang berlaku pada masa yang depan. Tuan Yang Dipertua, pembangunan wanita. Bajet 2024 mesti memberi lebih tumpuan dan memperuntukkan lebih banyak sumber untuk memperkasakan wanita. Wanita di Malaysia adalah kumpulan bakat yang besar dan perlu kita manfaatkan untuk memastikan kita maju dalam sebuah negara. Dalam sidang Dewan Negara sebelum ini, saya cadangkan kewujudan Bank Pembangunan Wanita. Diakui menubuhkan bank baru mengambil masa. Justru itu saya ingin cadangkan kepada kerajaan untuk menukar nama Bank Kerjasama Rakyat atau Bank Rakyat kepada Bank Pembangunan Wanita. Tanggungjawab utama Bank Pembangunan Wanita adalah untuk membantu wanita dengan menyediakan dana perniagaan, beasiswa, pekerja wanita, pelaburan dan sokongan pendidikan kewangan. Ada masa. Okay, I'll finish off. Sorry. Wanita. Okay. 5 minit boleh? 2 minit. 2 minit. Okey. Okey, tak apa. Okey. Okey. Datuk Yang Dipertua, pembentukan Parlimen ASEAN. Malaysia telah menjadi ahli aktif negara-negara ASEAN Tenggara sejak penubuhan pada 4 Ogos 1966. Malah ASEAN telah menjadi sasas kepada dasar luar Malaysia. Malangnya bagi saya buat masa sekarang, ASEAN merupakan satu badan yang lemah dan perlu ditransformasikan. Melangkah ke hadapan, ASEAN harusnya menggunakan pendekatan yang sama seperti Kesatuan Eropah di mana Kesatuan Eropah mempunyai ahli parlimen serta ibu pejabat di Brussels, Belgium. Oleh itu, saya menyeru Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengambil insentif ini untuk memperkasakan ASEAN untuk dengan izin to strengthen ASEAN. Ini kerana saya rasa kita semua dapat bahawa matlamat ASEAN adalah untuk menjadikan sebahagian daripada langkah pertama bagi ASEAN untuk meningkat tahap
di mana hasratnya ASEAN mempunyai ahli parlimen dan senator ASEAN seperti Kesatuan Eropah membuka jalan untuk mewujudkan mata wang ASEAN, penggerakan bebas, barangan hikmat dan modal untuk siasat. Mempunyai kerjasama pertahanan seperti NATO, kawasan fokus utama ekonomi. Okey, dengan kerjasama, jika ASEAN sebagai satu entiti bersatu dan kuat, kita dengan seramai 620 juta orang. Satu minit, okey aku akhiri. Okey. Sudah. Okey. Tuan Yang Dipertua, ahli Dewan Negara memainkan peranan penting bukan saja di dalam negara tapi tugas perjalanan rasmi di luar negara seperti di mana baru-barunya melawat Afrika dan Filipina. Justru itu, saya ingin mencadangkan kepada kerajaan untuk mengeluarkan pasport diplomatik kepada senator atau mempunyai satu one-stop center di Dewan Negara untuk mendapat kad APEC bagi semua wanita. Akhir kata, dari segi peruntukan bajet, saya ingin minta kerajaan menambah peruntukan bajet untuk senator. Di samping itu, sebarang bantuan yang diberikan oleh senator mempunyai kesan berganda kepada yang kemudian akan merangsangkan ekonomi. Oleh itu, saya berharap kerajaan akan meningkatkan bajet untuk senator-senator kerana apa-apa bajet yang kita terima kemudian disalurkan kepada orang rakyat. Justru itu saya cadangkan agar kerajaan melihat ke arah menyediakan bajet 1 juta setahun. Okey. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengambil kesempatan from my personal phone untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib atas semua yang telah beliau melakukan kepada masyarakat India. Semasa kepimpinan Datuk Seri Najib, itu adalah masa yang terbaik untuk masyarakat India kerana beliau telah banyak berjasa untuk kami. Kami menikmati layanan yang baik oleh kerajaan dan kami mempunyai banyak peluang kepada kami. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan yang mengesahkan bahawa 175 daripada 190 negara telah melaksanakan GST, iaitu kira-kira 92%. Malaysia adalah satu-satu negara dunia yang melaksanakan GST dan menggantikan dengan SST dan semuanya berpunca daripada agenda politik dan bukan kerana faktor ekonomi. OIB, Okey. golongkan. Okey. Terima kasih, Habib. Dengan ini saya menyokong RUU Akta Perbankan dan yang dibawakan oleh pihak kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Belpari. Dan sekarang saya menjemput Yang Berhormat Tuan Suryandi bin Saad untuk berbahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, sebelum saya memulakan ucapan, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih pada pegawai-pegawai yang berada di hadapan kita dan yang di belakang kita yang saban hari dah bermula daripada pagi hingga ke petang. Mereka inilah pahlawan-pahlawan yang tak didendang. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada timbalan-timbalan menteri yang sudi hadir berada daripada pagi hingga ke petang ini. InsyaAllah setiap apa yang kita utarakan di sini akan dicatat dan akan dijawab dalam jawapan menteri kelak. Terima kasih kerana memberi saya peluang menyertai perbahasan Belanjawan 2024 pada hari ini. Belanjawan 2024 bertemakan reformasi ekonomi memperkasa rakyat, melibatkan peruntukan sebanyak 393.8 bilion
iaitu belanjawan tertinggi pernah dibentangkan dengan 303.8 bilion adalah untuk belanja mengurus. 90 bilion bagi belanja pembangunan dan 2 bilion simpanan luar jangka. Tahniah saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan seluruh kepimpinan Kerajaan Madani. Sebolehnya, semua rakyat Malaysia yang berjumlah 33 juta di negara ini dapat merasai peruntukan yang disalur dalam belanjawan ini. Saya mengambil peluang ini untuk menyentuh berkaitan penyasaran semula subsidi secara bersasar dilaksanakan pada tahun hadapan dan dijangka penjimatan disalurkan semula untuk meningkatkan peruntukan sumbangan tunai rahmah ataupun STR daripada 8 bilion kepada 10 bilion. Malahan, peruntukan untuk perbelanjaan subsidi dan bantuan bagi tahun 2024 dijangka mencecah 81 bilion. Semestinya, angka-angka ini bukanlah satu angka yang rendah dan melibatkan pengurusan perbelanjaan yang berkesan. Menyentuh berkaitan subsidi bersasar melibatkan barangan keperluan harian dan juga petrol yang menjadi isu utama pada hari ini. Rakyat semestinya gusar apabila menerima berita pensuturan subsidi petrol yang dikabarkan akan dilaksanakan seawal Mei 2024. Justru, kini apakah mekanisme yang telah dirangka bagi memastikan bukan sahaja golongan B40 dibantu namun golongan M40 juga tidak terjejas? Jika mengikut mekanisme kosa kuda sisi kenderaan semata-mata misalnya 1.6 cc ke atas, semestinya ia akan memberi impak kepada golongan ini. Maka apakah kajian yang telah dilakukan agar pensuturan petrol ini akan bersifat adil dan hanya melibatkan golongan T20 sahaja? Malahan, apakah tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas terutamanya kepada warga asing dalam pembelian barangan bersubsidi yang diberikan kepada warga negara, bukannya kepada pelancong dan pekerja asing? Mengambil contoh pembelian minyak masak dan beras subsidi yang masih lagi boleh dibeli secara terbuka oleh warga asing. Bagaimanakah langkah proaktif yang akan diambil untuk terus meningkatkan kesedaran dan seterusnya mengenakan hukuman kepada penjual yang masih degil dan hanya mengejar keuntungan tanpa mengira impak keterisan subsidi ini? Mohon jawapan YB Menteri. Seterusnya, beralih kepada isu pendidikan. Saya ingin menyentuh berkaitan isu pendidikan, khususnya pendidikan teknikal dan latihan vokasional ataupun TVET menerusi IKBM. Saya ingin membawa perhatian Dewan Yang Mulia ini berkaitan Institut Kemahiran Negara ataupun IKBM di tempat saya iaitu di Kuala Perlis. Difahamkan IKBM ini menyediakan 7 bidang pengajian dan kini menjadi pilihan dalam kalangan belia terutamanya lepasan SPN bagi mengikuti TVET. Antara kursus yang ditawarkan teknologi marin, teknologi automobil, penyelenggaraan kenderaan perdagangan, penyelenggaraan kereta, penyelenggaraan jentera berat dan semburan cat. Kejutan awam bagi lukisan seni bina dan scaffolding. IKBM Kuala Perlis satu-satunya IKBM yang menawarkan kursus teknologi marin dengan penyediaan platform digital sepenuhnya seiring perkembangan revolusi perindustrian 4.0 kepada pelajar. Ini adalah sesuatu yang amat dibanggakan dan saya berharap akan ada lebih lagi peluang dan ruang kepada graduan TVET IKBM ini untuk terus meneroka industri berkaitan. Saya juga ingin mendapatkan penjelasan, adakah usaha kementerian dalam memastikan kebolehpasaran IKBM graduan ini berada pada tahap 100% setelah kerjasama dengan industri terutamanya sektor swasta diperluaskan? Bahkan, adakah terdapat perancangan bagi menaikkan allowance pelajar IKBM ini bagi memastikan allowance yang diterima mereka berpadanan dengan kos sara hidup pada masa kini? Mohon penjelasan YB Menteri.
Seterusnya, saya beralih kepada dasar peluang kedua yang turut disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam perbentangan belanjawan baru-baru ini. Dasar ini adalah selaras dengan dasar kerajaan perpaduan untuk membela nasib rakyat. Difahamkan, dasar peluang kedua akan diperluaskan kepada golongan muda berusia 40 tahun dan ke bawah yang mempunyai hutang tidak melebihi 200,000 bermula tahun hadapan. Berdasarkan statistik sehingga Julai 2023, hampir 14,000 kes muflis dengan hutang kecil di bawah 50,000 telah dilepaskan daripada kebankrapan syabas kepada kerajaan. Malahan dasar ini juga menyasarkan pelepasan hingga 130,000 individu yang bankrupt, bertujuan memberi kehidupan lebih baik kepada kelompok tersebut dan kembali menyumbang kepada ekonomi negara. Angka ini amatlah ramai dan agak membimbangkan. Jika tiadanya kawalan, nescaya insiden kebankrapan melibatkan golongan 40 ke bawah ini akan terus meningkat dan kerajaan perlulah lebih agresif dalam memastikan golongan ini tidak terus hanyut dan alpa dengan peluang kedua yang diberikan. Datuk Seri Yang di-Pertua, persoalan saya, selain daripada pemberian pelepasan peluang kedua ini, apakah mekanisme yang digunakan pakai oleh kementerian menerusi agensi seperti AKPK dalam terus memperkasa kepentingan pengurusan kredit yang seimbang dalam menepani cabaran ekonomi yang tidak menentu pada masa kini? Apakah bentuk bimbingan dan apakah ianya juga terbuka secara dalam talian? Bukan saja bersemuka, atau apakah kaedah lain yang digunakan pada ketika ini bagi menarik golongan muda untuk mendapatkan bimbingan menguruskan keuangan mereka. Kebanyakan golongan ini terlibat dengan sindrom 3C, kad dengan izin, kondominium dan kar. Golongan ini berbelanja tanpa had. Mohon penjelasan YB Menteri. Dalam satu jawapan, Menteri Pembangunan Keluarga menjawab kepada soalan YB Amir bin Razali baru-baru ini, pada tahun 2020 hingga tahun 2022, sebanyak 250 kes buang bayi telah direkodkan. Menurut Datuk Profesor Zainal Rashid, iaitu pengurusi Yayasan Ikhlas, dulu kes mengandung anak luar nikah berumur di kalangan 17 hingga 18 tahun. Tetapi rekod baru umur 9 tahun hingga 14 tahun. Walaupun kes mengandung umur yang berumur 19 tahun kerana dirogol oleh abang sendiri. Dan menurut Profesor Zainal Rashid, punca terbesar adalah gadget, sama ada dalam handphone, laptop dan aplikasi-aplikasi yang lain. Iklan seks yang keterlaluan, iklan ubat seks bagi pihak lelaki yang sangat prono, langsung tiada nilai malu. Iklan perlakuan golongan LGBT, homoseksual dan lesbian. Akhir-akhir ini orang politik pun dah menjadi isu berat. Saya mencadangkan supaya Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Pembangunan Keluarga, lebih-lebih lagi Kementerian Komunikasi perlu ambil serius dengan political will yang tinggi dengan izin, iaitu memerlukan kesungguhan untuk menangani perkara ini. Isu di sini, iklan-iklan sedemikian perlulah ditapis dengan rapi lagi. Walaupun kita tahu Kementerian Komunikasi melihat dengan izin konteks dollar and cents, tetapi unsur-unsur moral bukannya dinilai dalam dollar and cents. Saya bersetuju supaya perkara ini diambil perhatian yang amat-amat serius. Saya turut ingin mengambil peluang ini untuk menyentuh berkaitan laporan Ketua Audit Negara LKAN 2022 yang mendedahkan sebanyak sebanyak RM681.71 juta kehilangan atau kerugian wang awam membabitkan 6 program kerajaan.
Kerugian itu dikesan membabitkan pengurusan program penanaman padi, pengurusan pembangunan hartanah lembaga pembangunan Langkawi iaitu LADA, pengurusan dan kawal selia senjata api, jabatan dan agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri ataupun KDN. Justru saya ingin mendapatkan penjelasan sejauh manakah keterisan ini telah dikaji dan apakah aspek penambahbaikan yang akan dibuat pada masa hadapan kelak. Semestinya kita tidak mahu kerugian dana awam ini berterusan saban tahun kerana semestinya ianya membawa kerugian yang besar kepada rakyat iaitu pembayar cukai. Baru-baru ini seorang menteri telah mendedahkan iaitu Menteri Sumber Air, Aliran Sekitar dan Perubahan Iklim sebanyak berlaku kebocoran air bawah tanah ataupun paip-paip lama yang tak diganti sebanyak 7 juta liter sehari bersamaan 2 bilion ringgit setahun. Bermakna negara kehilangan satu dana yang besar dan apakah dana yang besar itu sebanyak 2 bilion jika kita dapat menggunakan untuk program-program pembangunan untuk infra dan program-program pembangunan untuk manfaat bagi rakyat. Malahan saya juga berharap agar penjawat awam lebih telus dan terus berintegriti dalam menjalankan amanah. Semestinya penjawat awam berintegriti dan membantu meningkatkan imej perkhidmatan awam dan imej perkhidmatan awam yang baik akan membantu meningkatkan kepercayaan serta keyakinan masyarakat terhadap kerajaan. Dalam RUU ini juga Perdana Menteri telah menyediakan satu peruntukan khas sebanyak RM50,000 hingga RM100,000 untuk kegunaan kampung-kampung serta setiap komuniti untuk melaksanakan program. Ini satu peruntukan yang istimewa. Maka gunakanlah sebaik mungkin peruntukan ini demi manfaat rakyat. Dan agensi kerajaan yang mengawal selia peruntukan ini diharap dapat memudahkan proses bagaimana peruntukan ini dapat diguna pakai nanti. Dan saya juga ingin tahu kementerian manakah yang akan bertanggungjawab terhadap peruntukan khas ini. Mohon jawapan Menteri. Isu ketidakadanya benih padi di pasaran. Amat diharap perkara ini ditangani dengan bijak. Sudah sampai masanya pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memastikan bekalan benih ini sentiasa ada. Bagi negeri saya iaitu Perlis, mohon pihak kementerian meminta pihak MADA mengambil tanggungjawab ini. Perkasakan MADA. Jadikan MADA agensi tunggal yang berperanan untuk menjaga hal ehwal petani yang menanam padi. Terakhir, saya amat mengharapkan kementerian tersebut memastikan setiap agensi di bawahnya menjalankan amanah dengan baik. Sekian saja isu yang ingin saya sampaikan. Diharapkan agar kerajaan Madani di bawah pimpinan yang amat berhormat Tambun akan terus menjuarai dan mengutamakan kesejahteraan rakyat ke arah masyarakat yang lebih harmoni dan negara yang stabil. Dengan itu, saya menyokong RUU Pembekalan 2024 ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya jemput YB Senator Tuan Abun Suyanit. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan untuk kita semua di dalam Dewan ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih atas masa dan peluang ini untuk saya membahaskan bajet 2024. Saya mendengar serta meneliti kertas pembentangan bajet 2024 di Dewan Rakyat dan juga di Dewan Negara ini oleh Menteri Keuangan pada 13 hari bulan 10 2023 dan 29 hari bulan 11 2023.
Jadi sebelum saya meneruskan perbahasan saya ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas kejayaan komitmen pelabur dari negara Amerika Serikat sebanyak 63.02 bilion ke Malaysia semasa persidangan APEC di San Francisco. Walaupun pada masa yang sama, Perdana Menteri berdepan dan bersemuka dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan telah berjaya bercakap bagi pihak rakyat mangsa peperangan dan menegakkan perjuangan kemanusiaan di tebing Gaza. Umpama menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berselerak. Syukur kepada Tuhan dan tahniah Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia. Seterusnya saya ingin mengingatkan kita semua berkenaan dengan perkara 153. Perlembagaan persekutuan di mana perkara ini yang mengikat kita semua termasuk memastikan orang Melayu dan anak-anak negeri Sabah dan Sarawak akan keistimewaan pendidikan dan latihan atau kemudahan khas yang lain. Saya menekankan kepada pemberian beasiswa, dana siswa atau keistimewaan pendidikan atau latihan atau kemudahan khas yang lain, iaitu dalam perkara 3 boleh rujuk Perlembagaan Persekutuan. Walaupun demikian, saya mencadangkan agar Kementerian Pendidikan melaksanakan polisi pengambilan pelajar ke universiti tanpa menafikan langsung hak-hak pelajar-pelajar daripada kaum lain seperti China dan India di negara ini. Contohnya, kuota kemasukan orang Melayu dan Bumiputera ke Universiti Awam di negara ini. Kuota ini bukannya keputusan politik yang ada sekarang, tetapi telah disepakati oleh bapa pembentukan Malaysia yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi, setiap kerajaan yang ada perlu mematuhi perkara 153 ini di dalam menentukan kuota pengambilan pelajar ke universiti dan pengagihan beasiswa kepada pelajar-pelajar kita setiap tahun tanpa menafikan hak rakyat kita berbangsa Cina, India dan yang lain-lain. Seterusnya saya akan membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2024. Datuk Seri Yang di-Pertua Kemajuan Sabah dan Sarawak. Dalam ucapan Menteri Keuangan dalam perenggan ataupun item 69, ucapan belanjawan 2024 pada 13 hari bulan November 2023 yang lepas di bawah Kerajaan Perpaduan, usaha menzahirkan kesepakatan yang dicapai pemimpin terdahulu dalam Perjanjian Malaysia 1963 masih rancak dilaksanakan. Dan ada yang telah direalisasikan, umpamanya meminda undang-undang lembaga hasil dalam negeri baru-baru ini, di mana seorang wakil dari Sabah dan seorang dari Sarawak akan dilantik menganggotai lembaga hasil dalam negeri. Justru itu, saya ingin bertanya kepada kerajaan, adakah wakil ini terhad kepada anak Sabah atau anak Sarawak masing-masing sahaja? Datuk Seri Yang di-Pertua, saya meneliti cadangan yang diperuntukkan untuk Kementerian Dalam Negeri sebanyak 19 bilion dengan pecahan sebanyak 5 bilion dan peruntukan perbelanjaan mengurus 13 bilion. Kita berterima kasih kepada penambahan perbelanjaan mengurus dan pembangunan ketimbang tahun 2023 yang lepas. Baru-baru ini di Dewan Suara Miri Sarawak terdapat ratusan penduduk yang tidak mempunyai kad pengenalan dan sijil lahir di bahagian Miri. Ada yang datang dari pedalaman dan bermalam di sekitar Dewan Suara dan terpaksa balik kosong kerana tidak sempat mengambil nombor giliran untuk memohon identiti mereka dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Malah ada yang menunggu hampir selama mata untuk mendapatkan perkhidmatan ini. Justru saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Pendaftaran Negara atas program Mekar yang telah dilaksanakan di Sarawak selama ini. Saya cadangkan Jabatan Pendaftaran Negara JPN untuk melipat gandakan program Mekar di Sarawak dengan kerjasama Kerajaan Sarawak. Saya juga ingin mengingatkan kerajaan dengan menyampaikan kebimbangan rakyat Sarawak di mana pendatang warga negara asing juga ramai yang hadir mengambil kesempatan dalam program Mekar kerjasama dengan pasukan
PPK. Saya cadangkan supaya kerajaan dapat membezakan penduduk asli Sarawak dengan pendatang negara asing yang memohon dokumen kewarganegaraan. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya sangat bersetuju dengan Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan peruntukan bagi Sabah dan Sarawak di mana kelihatannya yang tinggi untuk Sabah dan Sarawak berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia, di mana perenggan 10 ucapan belanjawan 2024 memperuntukkan Kerajaan Persekutuan untuk pembangunan Sarawak meningkat kepada 5.8 bilion ketimbang 5.6 bilion tahun lepas, manakala untuk Sabah meningkat 66 bilion ketimbang 65 bilion tahun lepas. Bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan Kerajaan Persekutuan juga menurunkan kuasa pelaksanaan projek pembangunan di bawah nilai 50 juta boleh diuruskan oleh Kerajaan Agensi Teknikal Sabah dan Sarawak. Datuk Seri Yang di-Pertua, respon saya berkenaan dengan perkara ini adalah kita harus melihat peranan Menteri Keuangan untuk memajukan satu negara Malaysia. Pembangunannya meliputi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi dengan sudut pandangan yang memang wajar untuk peruntukan Sabah dan Sarawak perlu tinggi untuk mengejar kemajuan yang dikecapi di Semenanjung. Berkenaan item ataupun perenggan 71 ucapan belanjawan 2024, saya mengucapkan terima kasih kerana pemberian khas interim untuk Sabah dan Sarawak kepada 300 juta ketimbang 600 yang selama ini bagi Sarawak dan 125.6 juta ringgit bagi Sabah sebelum ini. Saya berharap supaya perkara ini dilakukan dengan lebih baik berdasarkan peruntukan undang-undang atau Perjanjian Malaysia MA63. Menggunakan MA63 ini, saya ingin membawa kita melihat negara ini yang terdiri daripada 3 wilayah utama sekarang iaitu Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Selama ini kita telah menyaksikan negara kita telah dibangunkan dengan begitu pesat sekali di bahagian Semenanjung Malaysia, di mana peruntukan pembangunannya mencecah puluhan malah ratusan bilion ringgit. Kita berhenti sejenak. Mari kita alihkan pandangan kita kepada perspektif untuk memajukan Malaysia Timur pula dengan membangunkan infrastrukturnya seperti jaringan jalan raya dan lebuh raya yang banyak seperti yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Maka tidak heranlah perbelanjaan untuk memajukan infrastruktur Malaysia Timur iaitu Sabah dan Sarawak pasti melebihi puluhan bilion setiap tahun. Cadangan saya supaya kerajaan mempunyai tekad politik untuk membina jaringan jalan raya persekutuan dan lebuh raya yang banyak di Sabah dan Sarawak seperti di Semenanjung secepat mungkin. Item 101 memperuntukkan 330 juta ringgit di bawah tekun juga adalah untuk menyediakan kemudahan pembiayaan peniaga kecil seperti pengusaha batik dan kraf usahawan orang asli serta bumi putera Sabah dan Sarawak. Pertanyaan saya, bagaimana program ini dinikmati oleh rakyat Sabah dan Sarawak? Datuk Seri Yang di-Pertua, perenggan 127 memperuntukkan sejumlah 80 juta ringgit disediakan bagi memelihara bangunan tapak warisan yang berpotensi diiktiraf oleh UNESCO antaranya di Gua Niah Sarawak. Dengan ini saya cadangkan supaya Gua Niah dan Gua Mulu ini dipergiatkan lagi kempen-kempen melawat tempat ini di peringkat antarabangsa bagi menarik lebih ramai pelancong ke Sarawak. Pada perenggan 163 tahun hadapan, sejumlah 33 projek tebatan banjir berkeutamaan tinggi akan mula dilaksanakan dengan kos melibatkan 11.8 bilion ringgit. Antara projek yang terlibat termasuklah rancangan tebatan banjir di Kuching Fasa 2 Sarawak. Saya cadangkan supaya tebatan banjir ini terutamanya ke Sungai Baram dan cawangannya yang sering banjir seperti di Long Bemang hampir setiap bulan. Justru saya ambil kesempatan ini juga menghargai cadangan kerajaan yang bersetuju untuk meningkatkan peruntukan subsidi padi bukit atau padi huma kepada 40 juta ringgit daripada 40 juta ringgit kepada 50 juta
ringgit. Dan ini antara yang akan dapat meluaskan kawasan penanaman padi bukit melebihi 43,000 hektar. Pertanyaan saya, adakah 43,000 hektar ini daripada kita bergerak dari sini ke berapakah yang perlu kita tambah dalam sasaran kita dalam tahun-tahun yang akan datang? Datuk Seri Yang di-Pertua, saya seterusnya menyentuh Perenggan 170 di mana kerajaan akan terus memperhebat usaha menjamin kelangsungan industri agro makanan dan nelayan yang berdepan dengan musibah bencana memusnahkan hasil tanaman dan ternakan mereka. Untuk ini 50 juta disediakan di bawah tabung bencana pertanian bagi memberi pampasan kepada sehingga 50% daripada nilai kerugian bencana seperti di muka 65 teks ucapan belanjawan 2024. Soalan saya, di manakah petani yang mengalami bencana huma dan sawah mereka yang musnah ini akibat banjir? Di manakah mereka perlu mendapatkan bantuan ini? Berapa lamakah tempoh untuk menuntut ganti rugi ini? Bagaimana kes di mana petani yang di pedalaman tidak tahu menahu dan tidak ada pengetahuan tentang perkara ini? Bolehkah petani huma yang selama ini musnah padi huma mereka untuk memohon tuntutan ini? Saya juga menghargai Perenggan 175 ucapan belanjawan 2024 yang memberi 225 juta ringgit disediakan untuk membiayai pengedaran barang keperluan asas seperti petrol, LPG, tepung, beras dan minyak masak ke kawasan desa seperti pedalaman yang diperluas ke kawasan baharu seperti Engkerabai, Mukah, Sarawak. Saya ingin tahu bagaimana kawasan Sarawak yang lain. Adakah mereka juga terlibat? Menyentuh Perenggan 194 Pusat Tahanan Imigresen melalui program Baitul Maharah Jabatan Imigresen Malaysia bagi menyediakan penempatan sementara bagi kanak-kanak. Bagi tahun 2024, kerajaan memperluaskan program ini di 3 lagi pusat penempatan sementara masing-masing, 1 di Sabah, Sarawak dan Semenanjung dengan peruntukan 10 juta ringgit. Ini sangat penting untuk memelihara nama baik negara kita di mata dunia. Soalan saya, adakah Baitul Mahabah Jabatan Imigresen Malaysia ini juga meliputi anak-anak tahanan yang bukan Islam? Datuk Seri Yang di-Pertua, dalam Perenggan 196 Belanjawan 2024 tahun hadapan juga 26 buah prasekolah baharu di Kementerian Pendidikan akan dibina melibatkan kos 82 juta ringgit. Ini termasuklah bangunan prasekolah di Sekolah Kebangsaan Abang Gadir, Gedong, Simunjan, Sarawak. Bagaimana dengan sekolah-sekolah seperti di Metalun Belaga, Sarawak, SRK Tegulang Belaga? Saya cadangkan sekolah-sekolah ini dimasukkan sebagai memerlukan bangunan baharu. Saya juga ingin menyinggung Perenggan 212 ucapan belanjawan di mana tahun hadapan sejumlah 1.9 bilion ringgit disediakan untuk menaik taraf dan menyelenggara sekolah-sekolah di seluruh negara. Saya cadangkan sekolah Metalun dan sekolah Tegulang dan sekolah-sekolah lain di daerah Belaga, Sarawak yang turut dimasukkan di dalam senarai ini jika bukan dalam senarai sekolah baru. Datuk Seri Yang di-Pertua, di Perenggan 213 sebanyak 26 buah sekolah baharu akan mula dibina dengan kos keseluruhan projek 2.5 bilion ringgit. Antaranya termasuk SMK Bayi Bintulu Sarawak. Sekali lagi SRK Mentalun, SRK Tegulang tidak tersenarai sebagai sekolah baru dalam senarai ini. Berdasarkan penekanan dalam Perenggan 231 ucapan belanjawan, saya cadangkan agar klinik desa, data